Pada mana kita mendepani pandemik COVID-19 ini, banyak sebenarnya syarikat-syarikat, khususnya syarikat PKS yang terjejas. Jadi inisiatif dan juga pelbagai program telah pun dirangka bagi membantu mereka. Dan hari ini kita nak bercerita mengenai Minggu PKS Kebangsaan yang akan dilancarkan bermula 26 Jun hingga 4 Julai ini melalui MyAssist MSME. Untuk mengupas lebih lanjut, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Encik Rizal Naini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Sihat, Cik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah setahun lebih kita menepani pandemik COVID-19 ini. Pelbagai rintihan kita dengar daripada syarikat-syarikat khususnya PKS. Jadi bagaimana ataupun apa sebenarnya isu utama yang dihadapi oleh mereka-mereka ini, Cik Naini? Okey, terima kasih, Syafiqah. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Soalan berkenaan dengan pandemik COVID-19, Syafiqah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi sejagat, dan bukannya hanya kepada di Malaysia sahaja, dan pandemik ini juga menjejas semua pihak, terutamanya PKS yang berkategori mikro, dan susulan pelaksanaan PKP terdapat sektor industri yang agak terkesan dengan keadaan sekarang, seperti PKS yang terlibat di dalam sektor pelancongan. Akan tetapi tidak dinafikan juga PKS ada menerima manfaat seperti mereka yang terlibat di dalam sektor ataupun industri penghantaran makanan dan juga penjagaan kesihatan, yakni healthcare, di mana pembuatan dan perniagaan seperti face mask, pelitup muka dan juga hand sanitizer berkembang maju. Dan pihak kami SME Corp Malaysia telah menjalankan kaji selidik sewaktu PKP pada tahun 2020, yang mana 81% responden memberi maklum balas yang mereka mempunyai isu cash in hand dan hanya cukup untuk meneruskan operasi jika keadaan berlarutan kurang dari 3 bulan, dan daripada kajian tersebut juga kurang dari 1% PKS mampu bertahan lebih setahun. Dan ini menunjukkan kekangan aliran wang tunai merupakan cabaran paling utama kerana PKS perlu membayar gaji pekerja, komitmen bulanan seperti kos sewaan, utility, serta pembayaran balik pinjaman kepada bank-bank. Jadi bagi menjamin kesinambungan perniagaan, terdapat banyak PKS yang telah menukar perniagaan mereka kepada modaliti yang baru. Umpamanya dahulu mempunyai tapak ataupun outlet untuk mereka berniaga, dan sekarang ini mereka telah menjalankan perniagaan secara dalam talian. Dan menarik, saya ingin menyatakan di sini berdasarkan data Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ini SSN, sehingga 31 Oktober 2020 sebanyak 373,213 entiti telah mendaftar perniagaan mereka dengan SSN di bawah kategori perniagaan dalam talian. Jadi memang ada kesan yang negatif dan juga positif, Syafiqah. Jadi memang saya tertarik dengan apa yang Encik Rizal katakan. Sebenarnya bila kita berniaga ini, kita memang perlu fleksibel. Kalau A tak boleh, kita pergi ke B. Jadi macam sekarang ini, kerajaan memang bertungkus lumus memberikan penumpuan terhadap pembangunan ekonomi digital seperti mana yang Encik Rizal katakan tadi. Tapi bagaimana sebenarnya PKS-PKS ini merebut peluang yang sudah disediakan di depan mata mereka ini? Okey. Ingin saya nyatakan di sini juga, seiring dengan usaha PKS yang semakin berinovasi dalam mengadaptasi teknologi dan aplikasi digital dalam mengundi perniagaan semasa tempoh pandemik, sejumlah 26.5 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi inisiatif teknologi inovasi dan juga ekonomi digital di bawah Belanjawan 2021. Jadi saya menyeru di sinilah
pihak para usahawan dan juga PKS mengambil tahu berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang telah disediakan oleh pelbagai pihak, iaitu kementerian dan juga agensi, umpamanya skim transformasi pendijitan industri, ya, pakej galakan pelaburan teknologi dan nilai tambah yang tinggi, ya, serta macam dana teknologi tinggi serta skim geran pendidikan PKS dan geran otomasi yang telah disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan selain daripada inisiatif yang dinyatakan tadi, SME Corp Malaysia akan terus menyokong PKS ke arah pendigitalan, ya, melalui pelaksanaan program-program yang mempunyai elemen e-dagang dan pendigitalan. Jadi rebutlah peluang ini untuk mengetahui maklumat serta ilmu-ilmu yang telah ditawarkan. Ya. Sebagai contohnya, SME Corp Malaysia melaksanakan program Micro Connector, ya, bagi membantu perusahaan mikro dan komuniti B40 khususnya bagi menara penggunaan teknologi melalui latihan dan bantuan geran untuk memudahkan mereka memulakan perniagaan dan juga meneruskan perniagaan. Dan di bawah program ini, suka saya nyatakan di sini, SME Corp Malaysia telah bekerjasama dengan platform digital tempatan, antaranya Yeza, Warung Rider, Warungku dan e-Bazar Rakyat bagi mengguna aplikasi digital dalam operasi perniagaan mereka. Dan sehingga kini sejumlah lebih daripada 10,000 peserta telah berdaftar dan telah berjaya menjalankan perniagaan secara digital di bawah program Micro Connector. Dan saya juga ingin menyentuh, di bawah program-program Connector ini kita mempunyai satu program dinamakan Women Netpreneur, ya. Dan dalam program Women Netpreneur ini kita telah melatih dan memberi bantuan dari segi bimbingan serta pembiayaan, dan sehingga kini 570 usahawan wanita digital telah dilahirkan sejak September tahun lepas, ya, Syafiqah. Jadi dengan itu memang pelbagai aktiviti dan inisiatif yang telah disediakan oleh pihak SME Corp, termasuklah platform e-dagang yang baru kita lancarkan baru-baru ini pada bulan April, dinamakan program e-dagang Warungku, khusus kepada peniaga kecil dan penjaja, yang mana kita berkolaborasi dengan Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia untuk mempromosikan platform ini serta mempunyai sistem penghantaran kepada pelanggan-pelanggan mereka. Dan sasaran kita adalah untuk mengadakan seberamai 3,500 e-merchant di bawah program Warungku ini. Baik, kita boleh lihat keprihatinan SME Corp sebenarnya untuk membantu PKS yang terjejas di luar sana dengan adanya platform seperti MyAssist MSME dan juga bakal menganjurkan Minggu PKS 2021. Boleh Encik Rizal terangkan lebih lanjut mengenai dua program ini? Jadi okey, apakah itu MyAssist MSME, apa yang telah diumumkan oleh Syafiqah tadi, ya? MyAssist MSME adalah satu platform. Terlebih dahulu saya izinkan saya menyatakan MSME itu adalah singkatan kepada Micro, Small and Medium Enterprises, ya. Dan MyAssist MSME merupakan sebuah platform yang menawarkan khidmat nasihat perniagaan dan maklumat berkaitan kemudahan kewangan, fasilitasi perdagangan dan sokongan teknologi secara dalam talian untuk MSME. Dan selain itu, platform ini menawarkan perkhidmatan padanan perniagaan yang dinamakan MashMe, dan juga kemudahan khidmat nasihat secara digital yang dinamakan MeetMe, dan juga platform e-dagang serta e-pameran, ya. Dan ini adalah bertepatan dengan keadaan semasa, memandangkan kita masih lagi belum boleh menjangkaui sempadan sama ada dalam negara ataupun luar negara, dan ini dapat menyumbang dalam mengiatkan lagi ekonomi negara secara norma baru. Dan dua komponen utama dalam platform MyAssist MSME ini adalah MashMe yang seperti saya nyatakan tadi, platform padanan perniagaan secara dalam talian, ya, yang mampu menghubungkan syarikat PKS dan juga syarikat multinasional, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yakni GLC, organisasi berkaitan kerajaan, pasaraya besar dan syarikat-syarikat terkemuka secara lebih mudah. Dan bagi organisasi antarabangsa pun bolehlah mencari produk serta perkhidmatan PKS tempatan
dengan hanya menggunakan platform MatchMe ini, dan ia menjimatkan masa dan kos dan boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, Syafiqah. Dan komponen yang kedua ialah MeetMe, ya. Komponen utama yang kedua, di mana platform MeetMe ini adalah satu platform untuk membolehkan pengguna keusahawanan dari seluruh negara mengakses khidmat nasihat, ya, memberi temu janji dan juga set an appointment, yang mana pada 30 hari bulan Jun tahun ini, insya-Allah, portal My Assist MSME ini akan dilancarkan, ya. Ya. Okey. Terima kasih Encik Riza Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Kita akan bercerita sebenarnya lebih lanjut mengenai Minggu PKS Kebangsaan 2001 pada masa akan datang, sebab masa mencemburui kita, Encik Riza Naini. Apa pun kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai My Assist MSME dan juga Minggu PKS Kebangsaan 2001, mungkin Encik Riza boleh simpulkan sedikit mengenai minggu ini? Okey, minggu PKS 2021 ini merupakan satu minggu yang kita buat setiap tahun. Tetapi pada tahun ini kita akan melakukan secara dalam talian, ya. Yang mana seperti nyatakan akan bermula pada 26 Jun ini sehinggalah 4 Julai. Dan minggu PKS Kebangsaan bertujuan meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa, yakni International MSME Day, disambut pada 27 Jun setiap tahun, bertema di Malaysia mula berdikit azam melangit, dan objektifnya adalah untuk menghargai sumbangan PKS sebagai tulang belakang ekonomi negara, meningkatkan kesedaran dan juga mempromosi produk perkhidmatan mereka, serta memupuk kebudayaan keusahawanan ini, dan juga sebagai satu platform menyebarkan maklumat yang terkini kepada PKS. Dan terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang menanti, ya, di PKS seluruh negara semasa minggu ini, dan orang ramai bolehlah datang minggu PKS ini dengan mengunjungi, ya, e-expo, yakni e-pameran, di mana terdapat lebih daripada 300 booth ataupun gerai pameran manga seluruh negara. Jadi mereka yang akan mendapat pengalaman yang berbeza lah, Syafiqah, sebabnya penurunan COVID-19 ni agak tinggi, jadi kita tak boleh berentas negeri dan balik kampung. Jadi ia menjadi satu pengubat rindu kepada semua untuk balik ke kampung, yang mana bolehlah mendapat perkhidmatan dan produk-produk di negeri masing-masing. Setiap expo di expo itu ada pavilion negeri masing-masing untuk mereka mengunjungi gerai-gerai. Terima kasih Encik Riza Naini. Sekali lagi kita nak ucapkan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia yang bercakap mengenai My Assist MSME dan juga Minggu PKS Kebangsaan 2021. Untuk maklumat lanjut boleh saja ke laman sesawang mereka. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali